Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kamu bersama saya, Cikgu Mariam. Kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan. Unit 11, penjagaan dan keselamatan diri. Tajuk pada hari ini yang kita akan belajar adalah penyakit. Sebelum itu, kamu semua boleh buka buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan pada halaman 88 dan 89 sebagai rujukan. Baiklah, apa penyakit yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, penyakit yang kita akan belajar pada hari ini adalah pertama sekali, demam campak, kedua, rubella, ketiga, cacar air, keempat, beguk. Okey, penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang boleh berjangkit. Mesti kamu tak tahu kan? Okey, seterusnya. Mesti ada antara 4 penyakit ni, kamu tidak tahu bagaimana penyakit itu. Betul tak? Tak apa, jangan risau. Kita akan teroka penyakit-penyakit ini di slide seterusnya. Okey, jom kita lihat simptom-simptom penyakit ini. Bagi penyakit yang pertama iaitu demam campak. Simptomnya ada 6. Yang pertama sekali, mata berair. Kedua, sakit tekak. Ketiga, selsema. Keempat, demam. Kelima, sakit otot. Dan yang terakhir adalah batuk. Okey, gambar yang kamu boleh lihat sekarang itu adalah keadaan di mana pesakit demam campak. Keadaan kulitnya terdapat bintik-bintik merah. Okey, kita beralih kepada penyakit yang kedua iaitu cacar air. Okey, simptom cacar air ini terdapat 4. Yang pertama sekali adalah demam. Kedua adalah rasa gatal. Ketiga, terdapat bintik merah ruam kecil yang mengandungi air. Okey, di sini kamu boleh bezakan simptom penyakit cacar air dan penyakit yang sebelum ini adalah demam campak. Di mana perbezaan keadaan kulit mereka, penyakit cacar air ini terdapat bintik merah yang mengandungi air. Tetapi demam campak tiada bintik merah yang mengandungi air. Itu adalah perbezaan dia. Okey, yang terakhir sekali simptom cacar air ini adalah cepat rasa letih. Okey, seterusnya kita beralih kepada penyakit rubella. Okey, penyakit rubella ini simptomnya adalah demam, sakit tekak dan yang terakhir sekali terdapat bintik merah ruam di muka dan akan merebak ke seluruh badan. Seperti di dalam gambar tersebut, kamu boleh lihat seorang kanak-kanak dijangkiti rubella di mana keadaan kulit mukanya terdapat bintik-bintik ruam merah. Cuba kamu bayangkan, jika kamu dijangkiti penyakit rubella ini pada waktu kecil kamu, mesti kamu rasa tak selesa kan? Nak pergi bermain rasa tak selesa, kulit kamu sensitif. So, kita kenalah jaga kesihatan diri. Okey, untuk penyakit yang terakhir adalah penyakit beguk. Simptom beguk adalah bengkak pada satu atau kedua-dua kelenjar parotit. Okey, apa itu kelenjar parotit? Kelenjar parotit ni adalah kelenjar air liur yang terletak di kedua-dua belah pipi. So, kalau kamu tengok dalam gambar itu, hanya sebelah kiri sahaja kelenjar parotit pesakit yang membengkak. Okey, simptom yang kedua untuk penyakit beguk ni adalah berasa sakit ketika menelan air liur. Cuba cek sekarang, kamu rasa sakit tak telan air liur? Okey, simptom yang ketiga adalah demam. Keempat, mulut berasa kering. Dan yang terakhir sekali, sakit kepala. Okey, kita dah lihat keempat penyakit. So, sekarang kita akan lihat pula cara pencegahan penyakit-penyakit ini. Okey, jom kita tengok.
Okey, cara pencegahan. Yang pertama sekali adalah jangan menyentuh bahagian yang sakit. Dan jangan berkongsi barang-barang peribadi dengan pesakit. Okey, apa contoh barang-barang peribadi ni? Okey, contohnya adalah towel, berus gigi dan sikat. Okey, ketiga-tiga contoh yang cikgu berikan ni adalah contoh di mana barang ini selalu digunakan di bahagian kulit manusia. Betul tak? Okey, yang seterusnya cara pencegahannya adalah dengan pemberian vaksin. Tahu tak vaksin tu apa? Vaksin ni adalah cecair yang mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Okey, antigen tu apa? Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem ketahanan badan untuk mengeluarkan antibodi untuk melawan jangkitan virus akan datang. Okey, sebelum tu terdapat dua jenis vaksin yang boleh merawat keempat penyakit berjangkit yang kita belajar pada hari ini. Vaksin yang pertama adalah vaksin MMR. Vaksin MMR ini dikhaskan untuk merawat penyakit demam campak, beguk dan rubella. Vaksin MMR ini adalah kombinasi 3 dalam 1 di mana ketiga-tiga antigen daripada demam campak, beguk dan rubella disertakan bersama di dalam satu suntikan iaitu vaksin MMR. Suntikan ini akan diberikan sebanyak 2 kali kepada kanak-kanak iaitu kanak-kanak yang berumur 9 atau 12 bulan. Vaksin yang kedua adalah vaksin varicella iaitu vaksin ini dikhaskan untuk merawat penyakit cacar air. Vaksin varicella ni dapat mencegah jangkitan cacar air antara 85% hingga 90% keberkesanan. Walaupun penerima vaksin terkena cacar air, penerima vaksin varicella ini hanya akan mengalami gejala ringan dan lebih mudah sembuh. Bila kita akan dapat vaksin varicella ni? Selalunya vaksin varicella ini akan diberikan kepada kanak-kanak ketika kanak-kanak itu berumur 1 tahun. Baiklah, cikgu harap semua dapat faham dengan jelas tajuk kita pada hari ini. Kita akan beralih kepada tugasan. Tugasan kita pada hari ini adalah buat satu peta minda mengenai simptom 4 penyakit berjangkit ini mengikut kreativiti anda. Buat di sehelai kertas A4 dan tampal di dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan. Hantar selewatnya pada hari Sabtu ini. Boleh tak murid-murid? Mestilah boleh kan? Cikgu beri kamu idea bagaimana untuk membuat peta minda. Pertama sekali kamu boleh buat peta minda mengikut peta I-Think. Ini adalah contoh-contoh peta I-Think. Seterusnya, ini adalah contoh peta minda yang menarik perhatian cikgu di Google. Cantik tak? Kamu boleh juga buat macam ni. Ni pun juga menarik. Kamu boleh buat ikut kreativiti kamu. Menggunakan warna untuk menimbulkan lagi kemenarikannya. Ni adalah yang terakhir sekali. Dia buat bentuk bunga ikan. Itu adalah contoh-contohnya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu
dapat mengambil ilmu ini dan digunakan di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.